Three, two, one, jump! Assalamualaikum murid-murid semua. Cikgu minta maaf sangat sebab lambat masuk ke kelas. Jadi sekarang kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sebelum itu, nasib baik cikgu ingat. Cikgu nak kamu semua hantar kerja yang cikgu bagi sebelum ni. Baik, cikgu. Baik, cikgu. Saya siap, cikgu. Tapi bukan semua. Cikgu nak Jasmine dan Syahidatul hantar kerja kamu. Cikgu nak semak. Cikgu ada bagi homework ke minggu lepas? Saya macam tak ingat je. Kerja sekolah tu saya tak siap, cikgu. Cikgu bagi banyak sangat. Saya mana ada masa nak buat semua tu. Astaghfirullahalazim. Kenapa kamu cakap macam tu? Jasmine, Syahidatul, kita kan pelajar. Kita kenalah hormat cikgu supaya apa yang kita belajar tu berkat. Disebabkan kamu berdua tidak siap kerja cikgu dan tidak rasa hormat terhadap cikgu, jadi cikgu nak denda kamu berdua. Cikgu nak kamu tulis semula 10 kali untuk setiap soalan yang cikgu bagi dan 10 jawapan untuk setiap soalan. Dan cikgu nak kamu hantar kerja tu esok dekat meja cikgu. Cikgu, kenapa orang lain tak kena denda? Asyik saya je dalam kelas ni kena denda, balik-balik asyik saya je kena. Nabiha, cikgu. Dia kan selalu tidur. Kenapa dia tak kena? Walaupun dia selalu tidur, tapi dia tetap juga siap kerja yang cikgu bagi, walaupun sikit. Kamu berdua ni, cikgu tengok soalan ada, tapi jawapan entah ke mana. Okey dah, hal kerja semua dah settle. Jadi sekarang kita sambung pembelajaran kita untuk hari ini. Hari ini kita belajar tajuk puasa. Yang pertama sekali, kita kena tahu apa itu maksud puasa. Siapa tahu puasa itu apa? Saya nak jawab, cikgu. Saya nak jawab, cikgu, nak jawab. Syahidatul, awak tahu apa maksud puasa? Puasa tu dia macam tak makan tak minum. Nabiha pula, puasa itu apa? Cikgu tanya apa tadi dekat saya? Saya tak dengar. Cikgu tengok si Nabiha ni asyik tidur je dalam kelas. Cikgu tak nak denda dia ke? Bagi denda 30 page ke salin balik, tak pun lari ketuk ketampi ke? Jasmine, kamu tahu ke maksud puasa itu apa? Puasa ialah menahan diri daripada makan dan minum serta perkara yang membatalkannya bermula dari terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari, cikgu. Bagus. Terima kasih, cikgu puji saya. Saya tahu sebenarnya jawapan kepada soalan yang cikgu tanya. Tapi saya tak sempat nak jawab. Seterusnya, niat puasa. Niat puasa ni sangat penting. Kalau tak ada niat, tak sah puasa ya. Siapa tahu macam mana nak niat puasa? Niat puasa ialah nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bagus. Maksud niat puasa itu pula apa? Maksudnya, sahaja aku berpuasa pada esok hari bagi menunaikan fardu bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Untuk latihan hari ini, cikgu nak kamu semua buat latihan muka surat 10 hingga 13.
Bagi Syahidatul dan Nabihah, kamu berdua buat latihan muka surat 10 hingga 16. Cikgu, kenapa latihan untuk hari ni saya dapat lebih daripada orang lain? Kenapa cikgu bagi saya banyak kerja sekolah daripada yang lain? Mana ada cikgu? Cikgu bagi banyak latihan dekat kamu berdua supaya kamu faham dan ingat apa yang cikgu ajar hari ini dan juga senang untuk kamu jawab exam nanti. Setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, cikgu. Daripada lakonan tadi, dapat kita simpulkan beberapa pengajaran yang boleh diambil daripadanya, iaitu yang pertama, kita sebagai pelajar yang mahukan keberkatan dalam menuntut ilmu haruslah bersabar dalam menuntut ilmu serta patuh dengan setiap ajaran yang diberikan oleh guru. Seperti hadis riwayat Tabrani bahawa Rasulullah SAW bersabda, belajarlah kamu dan mengajarlah kamu dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Pengajaran kedua yang patut kita peroleh daripada video ini ialah kita sebagai murid ni perlu beradab dengan guru kita sebab guru tu dia bagi ilmu, jadi kita perlu hormat dia. Terdapat satu kata-kata daripada Imam Al-Ghazali, dikata, sungguhnya ibu bapa adalah sebab kewujudan seorang anak di muka bumi, manakala guru ni adalah sebab kejayaan yang kekal seorang di akhirat. Andai kata cikgu tu tegas dengan kita, dia bagi banyak homework, kita tak perlu pun ngumpat dia, kita tak perlu cakap itu ini dengan dia. Kita ikut je sebab takut hidup kita ni tak berkat dunia akhirat. Kita memang perlu hormat ibu bapa, tapi guru ni pun dikira sebagai ibu bapa kita juga. Jadi kat sini kita perlu hormat guru. Pengajaran yang ketiga ialah menuntut ilmu adalah kewajipan dan tuntutan terhadap setiap insan dalam apa jua keadaan dan apa jua cara. Menuntut ilmu perlu diteruskan secara berterusan tanpa batasan masa. Banyak nas syarak yang menekankan akan kepentingan menuntut ilmu dan kelebihan menuntut ilmu. Antaranya, Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang maksudnya menuntut ilmu adalah merupakan kewajipan ke atas setiap Muslim. Ilmu juga adalah penentu kehidupan dan kejayaan hidup di dunia dan akhirat. Tanpa ilmu, hidup kita akan menjadi terumbang-ambing dan tidak menentu. Pengajaran yang keempat ialah kita sebagai pelajar perlu sentiasa mengamalkan ilmu yang diberi oleh guru, kerana ilmu yang diberikan akan memberi kejayaan dunia dan akhirat kepada kita. Setiap ilmu perlu diamalkan umpama pohon yang tetap rendang dan berbuah dengan jayanya. Pengajaran yang terakhir ialah kita sebagai guru hendaklah sabar dalam mendidik anak murid kita. Sebagai contoh, sabar dengan perangai mereka dan juga sabar dengan kelambatan mereka dalam menangkap apa yang kita ajar. Seperti yang kita tahu, sabar itu separuh daripada iman. Maka, semakin sabar guru itu dengan perangai anak muridnya, semakin banyaklah pahala untuknya. Menjadi guru itu bukanlah satu yang mudah. Oleh itu, hanya insan yang dipilih oleh Allah sahaja akan memperoleh gelaran guru tersebut. Hal ini kerana guru memperoleh banyak sangat pahala berbanding kerja yang lain. Kerana dia telah menyumbangkan ilmu sehinggalah kita boleh mencapai kejayaan.